Salam, kami dari kumpulan 8 dengan tajuk bernama Sejauh Mana Keberkesanan Media Elektronik atau Cetak sebagai Medium Dakwah. Saya, Kuhaniswari Anak Propaganda Anggaran, nombor metrik 10 DPM 18F1024. Pengenalan, kemajuan dunia dalam bidang teknologi pada hari ini menuntut para pendakwa untuk sentiasa mempelbagaikan wasilah dengan menyampaikan mesej dakwah kepada masyarakat. Golongan pendakwa perlu meningkatkan ilmu dan kemahiran mereka dalam pelbagai bidang, bukan hanya sekadar ilmu agama semata-mata. Jika tidak, dakwah Islam tidak dapat berkembang dengan menyuruh sekaligus membantu usaha-usaha dakwah yang dijalankan. Pada hari ini, kita dapat menyaksikan fenomena medium penyiaran yang menjadi salah satu platform dalam menyampaikan mesej dakwah kepada masyarakat. Seterusnya, pengenalan media. Media merupakan alat yang berpengaruh bagi aktiviti komunikasi. Setiap individu memerlukan media sebagai perantara untuk berkomunikasi dan mendapatkan maklumat, tidak kira sama ada melalui media cetak atau media elektronik. Kini, dengan perkembangan pesat teknologi komunikasi, maklumat berjaya menjurus kepada penggunaan saluran internet dengan lebih meluas, dan komunikasi seharian khususnya dalam aspek penghormatan pengguna dalam berinteraksi melalui dalam talian dan dikenali sebagai komunikasi cyber. Pengertian dakwah. Secara umumnya, dakwah jika dikaitkan dengan agama adalah satu usaha atau proses untuk melahirkan kewujudannya, iaitu agama, dalam realiti kehidupan yang dapat dirasai dan dikesan. Menurut Al-Qaradawi, dakwah adalah satu usaha menarik orang lain kepada agama Islam supaya mengikut petunjuk Allah dan melaksanakan segala ketentuan Allah di muka bumi ini. Selain itu, menundukkan segala bentuk perhambaan diri, permohonan dan taat setia hanya kepada Allah, melepaskan diri daripada segala kongkongan yang lain daripada Allah yang terpaksa dipatuhi, memberi hak kepada orang yang ditentukan hak oleh Allah, menafikan hak orang yang dinafikan hak oleh Allah, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan berjihad pada jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syadia Atika binti Sofian. Nama metrik 10 DPN 18F1078. Okey, di sini saya ingin membincangkan iaitu peranan media dalam penyebaran agama Islam. Okey. Manusia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemampuan untuk berfikir, dan anugerah akal tersebut manusia berusaha menyesuaikan diri dengan persekitaran yang sentiasa berubah-ubah, termasuklah penciptaan teknologi maklumat yang boleh membantu dalam aspek kehidupan. Teknologi yang dicipta oleh manusia merupakan satu peluang dan kebaikan kepada manusia. Ini kerana melalui penciptaan teknologi kita dapat menyebarkan pelbagai maklumat kepada umat, apatah lagi untuk bertujuan seperti mendakwah. Okey, melalui penggunaan media, pelbagai keperluan semasa umat Islam dapat dicurahkan oleh umat Islam itu sendiri mengikut citarasa kontemporari yang sesuai dengan ajaran Islam yang sentiasa menjadi pilihan alternatif umat Islam sekarang. Penggunaan media dalam Islam seharusnya lebih menekankan konsep tauhid dan menjadikan Islam sebagai acuan hidup mereka. Peranan media dalam Islam mestilah menonjolkan prinsip yang selari dengan ajaran yang telah ditetapkan oleh Islam. Dalam konteks komunikasi Islam yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas tentang media, Islam telah menentangkan bahawa media Islam semestilah selari dengan 97 dengan peranan agama Islam iaitu Islam itu sendiri. Ianya terkandung dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 dengan bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa satu berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu mengenai
mengenainya sehingga menjadi kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Namun demikian, menurut Ghazali, dalam menghadapi realiti semasa umat Islam dan cabarannya, peranan media informasi Islam ditumpukan kepada 5 aspek terpenting, iaitu penyebaran Islam dan menjelaskan kebenaran kepada orang ramai, mempertahankan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan ummah, menggunakan pendekatan dan kaedah yang bijaksana dalam menjayakan proses komunikasi yang berkesan, melancarkan peranan saraf tentang musuh sebagai salah satu cara dakwah, menangkis serangan media barat serta melemahkan hujah dan posisi mereka, di samping mengukuhkan sasaran dan perspektif Islam. Yang terakhir ialah menghadapi perang media propaganda asing serta melindungi ummah dari usaha yang menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husaini Ifa binti Muhammad Nafisal. Nombor matrik 10 DPM 18F1038. Saya akan menerangkan faktor-faktor sejauh mana keberkesanan media elektronik pada masa kini. Antaranya ialah dakwah melalui media elektronik menjadi keutamaan hari ini kerana ia dapat menyasarkan banyak sasaran daripada usia kanak-kanak hinggalah ke dewasa. Contohnya, daripada usia kanak-kanak, ibu bapa pada zaman sekarang akan memberikan telefon pintar bagi mengawal pergerakan anak-anak. Jadi terdapat beberapa animasi dakwah yang bersesuaian untuk kanak-kanak. Contohnya Omar Hana. Assalamualaikum kawan-kawan. Saya Oma. Saya Hana. Nusa. Belajar bersama Nusa dan Rara. Ini apaan ya? Astaghfirullah, monster. Menjalani kehidupan gaya hidup Islam dalam Nusa. Dah banyak lagi. Untuk remaja pula, remaja lebih tertumpu kepada media sosial pada zaman sekarang. Jadi banyak influencer yang kita dapat lihat di dalam media sosial untuk menjadikan teladan dan contoh. Contohnya ialah Aisyah Hijanah. Ada orang yang tanya, dia kata, Kak Aisyah, muka saya ni buruk, muka saya gelap, lepas tu banyak jerawat. Hina ke saya? Setiap manusia ni dia sama sahaja. Yang Allah cipta semuanya cantik, tak ada satu pun yang buruk. Kalau dia cantik tapi akhlak dia tak bagus, tak guna juga. Alif Tega. Tengah-tengah malam, orang DM hantar video ni. Ada seorang berada ni, timbah air Milo dekat seorang pekerja di tol. Bayangkan, orang buat macam tu dekat mak ayah kita. Memang tak beradab. Nak kata tak boleh fikir, dah besar. Tapi itulah manusia. Bila gagal kawal hati dan perasaan, akal pun boleh hilang. Idin Ramli. Apa makin besar makin hilang kawan. Sebab waktu kecil-kecil dulu, kita tak fikir yang kualiti ni lagi penting dari kuantiti. Kita ingat kuantiti ni hebat, sebab ramai kawan. Tapi makin kita besar, makin kita matang, pandai berfikir, kita sedar yang sebenarnya kualiti lagi penting dari kuantiti. Dan banyak lagi. Tidak ketinggalan juga untuk warga yang lebih berusia. Terdapat banyak ceramah-ceramah yang dapat kita lihat di dalam YouTube untuk menjadi tatapan ramai. Faktor yang kedua ialah media elektronik yang luas menyebabkan ia menjadi pilihan generasi Y, iaitu remaja pada zaman sekarang, untuk berinteraksi dan boleh menjadikan medium penyampaian dakwah. Contohnya, pada zaman sekarang terdapat beberapa aplikasi yang dapat membuat live, iaitu berinteraksi secara alam maya pada waktu yang sama. Salah satunya ialah Instagram. Ada tak cara lain selain daripada bersyukur untuk kita rasa, untuk kita berbaik sangka tu? Okey. Ada tak rasa lain yang kita boleh buat untuk kita berbaik sangka? Yes, ada. Berikut adalah salah satu contoh remaja dapat berinteraksi bersama pendakwah. Beliau adalah PU Azman, aka Cik Man.
Disebabkan perwatakan dan penyampaian ilmu yang menarik, ramai remaja tertarik dengan dakwah yang disampaikan olehnya. Faktor terakhir ialah dapat memberi kesan dan kebaikan kepada masyarakat supaya hidup lebih bersatu padu, aman dan harmoni tanpa sengketa. Malaysia merupakan sebuah negara maju yang hidup dengan berbagai bangsa, agama dan masyarakat. Oleh itu, dengan penyampaian dakwah melalui media massa ataupun media elektronik dapat memberikan sedikit sebanyak nilai-nilai murni yang dapat diterapkan ke dalam kehidupan seharian. Dakwah tidak semestinya hanya untuk umat Islam. Ianya untuk semua masyarakat, tidak berkira agama apa sekalipun. Hal ini kerana setiap dakwah mempunyai nilai-nilai murni yang dapat kita terapkan ke dalam kehidupan seharian. Sekian, itu saja daripada saya. Nama saya Anita Krishnan, nombor matrik 10 DPL 18F1068. Kesan positif terhadap berkesanan media elektronik dan cetak sebagai media dakwah adalah kehadiran teknologi multimedia adalah anugerah istimewa kepada dunia dakwah. Tugas berdakwah menjadi mudah, cepat dan berkesan dengan adanya teknologi multimedia. Seluruh dunia telah menjadi seolah-olah sebuah kampung elektronik dengan adanya teknologi ini. Keupayaan menghantar, menerima dan memproses maklumat telah dapat diperluas. Penerimaan ilmu tidak lagi melalui perantaraan antara pendakwah dan sasarannya sahaja, malah dilakukan dengan menggunakan komputer dan bilik-bilik. Seminar bukan lagi disepadani batu bata dan kayu, sebaliknya alam maya. Selain itu, urusan dakwah juga dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Dengan adanya kemudahan multimedia ini, dunia hari ini heboh tentang e-niaga atau e-commerce dan dunia perniagaan. Begitu juga dengan konsep dakwah yang juga dikenali dengan e-dakwah. Melalui e-dakwah, setiap badan-badan kerajaan maupun NGO akan menjalankan dakwah melalui laman-laman web yang disediakan meliputi pelbagai aspek termasuk ruangan-ruangan takziah, pandangan dan soal jawab agama. Di samping itu, kemajuan multimedia juga meningkatkan kualiti dakwah yang disampaikan. Perkembangan multimedia secara langsung atau tidak membantu meningkatkan kefahaman manusia dalam soal-soal agama. Semua kerja dapat dijalankan dengan cepat dan efektif. Umpamanya, dengan adalah email, sesuatu maklumat dapat dihantar dengan cepat melewati batas sempadan negara, masa dan ruang. Dari segi sosialnya pula, pembangunan dakwah menerusi multimedia dapat mengeratkan lagi hubungan antara masyarakat Islam Malaysia, sama ada yang berada di dalam negara atau yang berada di luar negara. Mereka boleh saling memberi dan menerima pandangan, nasihat, menasihati dan saling tegur-menegur antara satu dengan lain. Kesan negatif pula, pengaruh budaya asing. ICT mempunyai dan banyak bahan asing dari luar negara yang dimuatkan dalam media tempatan. Daripada pengaruh ini terdapat unsur-unsur negatif yang menular masuk dalam budaya tempatan. Perkara ini akan dijadikan sesuatu dakwah yang hendak disampaikan tidak tepat dan mungkin akan dieksploitasi oleh fahaman-fahaman yang menyimpang dari ajaran Islam sebenar. Selain itu, minat dan kesukaan melawati laman-laman web yang tidak bermoral dan tidak berfaedah memberi kesan negatif dalam perkembangan minda dan fizikal manusia. Ketagihan terhadap laman web negatif mencetuskan kerosakan maruah, nilai peribadian, dorongan terhadap jenayah seksualiti, masalah perundangan,
perhubungan interpersonal dan pembaziran wang serta-merta. Akhirnya, kemudahan melalui ICT sering disalahgunakan untuk kepentingan peribadi. Gejala utama yang selalu dikaitkan dengan teknologi ICT adalah penyebaran fitnah dan gosip. Oleh itu, satu pihak bagi tujuan memburukkan, memalukan atau menjatuhkan pihak lain. Fitnah disebar menggunakan laman web, internet, SMS, MMS dan media lain terutama di musim pilihan raya. Saya Vanessa, anak perempuan Norman. Nombor matrik saya ialah 10 DPM 18F1040. Kesimpulan, seseorang pendakwa haruslah kreatif dalam penggunaan mekanisme dakwah. Kemudahan media elektronik sepatutnya digunakan secara maksimal dalam rangka yang sesuai dengan ajaran Islam. Mereka juga mestilah mempunyai kepakaan dan ilmu yang cukup dalam mengeksploitasi media elektronik. Aspek iman hendaklah menjadi faktor utama dalam menyampaikan dakwah dan menjadi asas terpenting dalam membina umat Islam yang kuat dan mampu mengatasi segala cabaran yang dihadapi, baik pada masa ini maupun pada masa akan datang, sama ada cabaran dari media elektronik sendiri atau lain-lain cabaran yang terdapat dalam masyarakat.